Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batai Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga kali ini kami telah bantu seramai 1,900 lebih orang, hampir 1,200 orang dah untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing yang berkenaan dengan kaedah free kurus. Macam manakah kita sebenarnya boleh turunkan berat badan secara percuma? Kan, yang ini saya nak sebut sikit. Dan saya juga nak menyentuh tentang komitmen, tentang macam-macam benda lah yang berkaitan dengan kurus, supaya kita faham setiap benda yang kita nak capai ada dia punya pengorbanan dia, supaya kita akan jelas dan realise sebenarnya setiap benda yang kita nak capai ada benda yang kita patut letakkan sedikit sebagai kita punya cagaran. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Kenapa kita buat tajuk live kita pada pagi ni macam ni? Sebabkan sejak akhir-akhir ni ada terlalu ramai orang, bukan terlalu ramai, adalah beberapa orang lah, tak ramai, beberapa orang sahaja yang macam mempersoalkan kepada saya. Sekejap siapa nak tahu? Morning. Sorry. Alright. So ada yang hai Puan Irdilah Rosli, apa khabar? Yang saya nampak Puan Irdilah Rosli dia keluar dekat iPad saya punya nama ni. Nama dia dekat iPad saya dah keluar. Okey, saya nak share sikit. Ada beberapa orang cakap dekat saya, Coach ni jual Ailio. Coach ni jual Ailio, coach ni apa benda tu. Macam kenapa nak letakkan harga? Kenapa nak ada yang program yang free, ada program yang berbayar? Kenapa tak free je semua? Alah, meal plan je pun. Meal plan tu bagilah free. Macam tu kan. Bukan payah pun macam tu kan bagi saya. Ada beberapa soalan, ada beberapa persoalan yang ditujukan kepada saya macam tu. Dan saya rasa better saya jawab secara public macam ni, supaya kita faham apakah sebenarnya yang berlega-lega di dalam fikiran saya kepada mereka yang bercakap macam tu. Saya nak tanya, apa khabar semua yang baru join? Dengar tak suara saya? Dengar tak suara saya? Kalau dengar, boleh tak komen dengar? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Baik, kisah dia macam ni. Sebabkan kita pun tahu macam Batai Fitness, kita banyak bercakap macam ni, kita banyak share konten yang macam ni. Sebabkan saya faham sebenarnya ramai orang yang cuba nak turunkan berat badan. Ramai orang dah macam cuba macam-macam cara nak kurus. Ada yang dah berbelanja kepada produk kurus, ada yang dah beli macam makanan-makanan tertentu, especially yang macam yang mahal-mahal, especially kononnya boleh bantu kurus. Ada juga yang dah bersenam, habiskan masa mereka, habiskan duit mereka membeli equipment senaman, dan tak nampak kesan langsung penurunan berat badan. Macam tadi saya baru je dapat WhatsApp daripada salah seorang daripada student saya dekat Sarawak, Kuching. Nama dia Puan Moon. Dia beritahu, Coach, saya dah berjaya turun 3 kilo dah dalam masa beberapa 2 minggu, seminggu lebih ke macam tu. Kan, dengar alhamdulillah Puan MJ Jah kata dengar. Puan Norzila tak nampak pula. Puan siapa tadi? Tak nampak nama dia kan. So dengar clear sangat alhamdulillah. So maksud saya begini. Okey, masa kita semua habiskan masa dengan benda-benda yang berfaedah. Kadang-kadang kita habiskan masa dengan benda yang tak berfaedah sangat. So yang paling penting sekali, kita punya usaha, adakah dia yang mendekatkan kita kepada apa yang kita nak capai ataupun tidak. Kan, waalaikumsalam Cik Ros, apa khabar? Okey, so macam saya, macam Puan Munah tadi, Puan Mun nama dia, dia berjaya turunkan berat badan dalam masa yang sangat singkat. Dalam masa beberapa hari je kot, seminggu macam tu dapat turun sebanyak 2 ke 3 kilo macam tu. Dan ini adalah benda yang berlaku kepada student kita apabila follow meal plan kita betul-betul. Tapi sebenarnya meal plan ni, adakah meal plan yang saya buat sama dengan semua orang? Sebenarnya tak. Meal plan yang kita buat ni dia bergantung kepada keperluan tenaga individu. Dan saya perlukan sedikit masa untuk buat meal plan tu. Sekurang-kurangnya paling cepat pun, kalau katakan tak ada apa-apa masalah kesihatan, tak ada apa-apa masalah yang macam daripada meal diagnosis mereka, saya akan habiskan masa dalam setengah jam. Macam tu punya lama lah, setengah jam. Tak lama, setengah jam. But kalau katakan kita ada student sampai 10 orang, so saya akan habiskan masa selama berapa jam? 5 jam dekat situ untuk saya selesaikan setiap seorang punya meal plan. Kan. Poin saya kat sini adalah masa yang saya perlukan untuk saya buatkan tu, saya pun kena ambil kira juga. Dan sebenarnya saya pun ada staff.
Dan saya pun ada juga macam benda yang saya kena allocatekan juga untuk saya bayar benda tu semua. Kenapa saya kena bayar untuk benda tu semua? Sebab kita nak bantu ramai orang kurus tanpa produk. Kalau katakan saya macam kedekut, saya tak nak keluarkan duit untuk saya bayar bil telefon contohnya, untuk saya bayar Unify saya contohnya, kan, untuk saya bayar sistem-sistem yang kita gunakan supaya kita dapat lagi efisien, untuk kita bantu lebih ramai lagi orang contohnya. Ataupun saya tak nak bayar untuk Facebook Ads contohnya. Kemungkinan besar kita takkan dapat bantu contohnya macam Puan Munah tadi tu, yang dah berjaya turunkan sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari. Contoh siapa sini faham? Boleh tak kami faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dulu? Kan. Dan share. Terima kasih kepada Puan MJ. Waalaikumsalam Kak Asu, apa khabar? So satu lagi, saya juga akan habiskan duit saya, bukan habiskan lah, akan berbelanja duit saya kepada benda-benda yang untuk menambahkan ilmu saya, untuk saya tambahkan ilmu saya supaya saya dapat bantu student saya. Dan of course itu memerlukan duit. Dan diorang guru-guru saya ni pun, walaupun diorang ni sama je macam saya, diorang ni pun jual air liur juga macam saya, tetapi air liur diorang berharga. That's why saya sanggup belanjakan, sebab saya faham kenapa saya perlu belanja tu kepada dia. Sebab saya nak ilmu dia tak sikit, tak banyak, yang penting saya dapat sedikit untuk saya gunakan kepada student saya, untuk mereka dapat turunkan berat badan. Cuba bayangkan macam mana ada yang susah gila nak nampakkan diri mereka dapat turunkan berat badan selama ni, lepas dah follow cara kita dengan menggunakan formula 613 yang kita mulakan dulu. Alhamdulillah mereka dapat turunkan berat badan dalam masa yang sangat singkat. Kalau tak percaya, boleh tengok dalam Facebook page kita. Setiap hari jam 3 petang dan 11 malam kita akan post testimoni saja. Testimoni student kita, diorang punya feedback, diorang punya gambar before after, diorang punya screenshot, diorang punya progress. Boleh juga tengok kat review Facebook page Syah AK, macam mana diorang bagi tahu kepada kita diorang ni berjaya turunkan berat badan dalam masa yang sangat singkat. Kenapa? Sebabkan ilmu yang alhamdulillah saya cedok daripada guru-guru saya, bukan dekat Malaysia saja, malah dekat overseas, untuk saya gunakan kepada student saya. Siapa sini faham? So that's why bagi saya, of course, setiap benda ada sedikit dia punya kena keluarkan duit sikit. Macam saya tak kedekut, terutamanya kepada untuk saya tambahkan knowledge saya untuk bantu student saya. Itulah saya punya aim. Satu lagi, kita pun ada juga membayar sistem-sistem seperti WhatsApp blasting. Contohnya lagi macam batakfitness.com pun kena bayar juga. Kalau pernah tengok batakfitness.com kan, dalam tu ada kita punya testimoni, ada kita punya video-video yang kita letak untuk portal Black Magic Mentoring, weekly group coaching, Zoom yang kita guna pun kena bayar, bukan free. Kalau yang free tu 45 minit je, tapi Zoom ni yang saya bayar ni untuk sampai berjam-jam punya. 24 jam pun boleh layan Zoom tu sebenarnya. Yang penting sekali adalah experience yang saya nak student saya alami sepanjang bersama dengan Batak Fitness, supaya mereka tak rasa macam sekejap je 40 minit habis. Macam tu lah. Siapa sini faham? Waalaikumsalam Puan Asimah, apa khabar? Alright, Puan Asimah Adenan. Lama tak tengok Puan Asimah Adenan dalam Facebook live saya juga. Siapa sini faham? Boleh tak kami faham? Satu benda yang saya nak sebutkan kat sini adalah komitmen yang saya ada kepada diri saya untuk student saya. Bukan saya nak cakap saya ni bagus, tak. Tapi setiap benda yang berlaku, perubahan yang bagus akan berlaku, memerlukan komitmen. Bukan sedikit, tapi banyak komitmen. Terutamanya komitmen masa, komitmen kewangan, komitmen konsentrasi, komitmen untuk kita melakukan secara konsisten. Itu semua memerlukan komitmen. Sebenarnya bukan senang untuk saya buat live hari-hari, especially tajuknya berbeza-beza antara satu sama lain. Kan, macam hari ni tajuk lain, malam sekarang tajuk dia lain, semalam tajuk dia lain. Semalam siapa yang join? Siapa yang join kita punya sesi Q&A? Boleh tak komen join? Boleh tak komen join? Kan? So bukan apa, sebabkan bila kita macam belajar kan, faham sikit, kita pun akan realise yang sebenarnya kita akan dapat faham beberapa benda, dan kita boleh dapat menyelesaikan masalah orang dan juga masalah diri kita. So bila kita dapat buat macam itu, bagi saya dia akan menjadi satu kepuasan buat diri saya.
Saya berbelanja kepada ilmu-ilmu kurus, saya berbelanja kepada ilmu-ilmu tentang psikologi, tentang ilmu coaching orang, macam mana kita nak gunakan potensi student kita supaya mereka dapat turunkan berat badan walaupun saya tak ada kat depan mata mereka. Benda tu penting, terutamanya kepada mereka yang cuba nak turunkan berat badan yang tak ada siapa pun push diri kat depan. Siapa sini faham? Saya tak ada kat depan Puan Anangle. Puan Anangle dekat Miri. Puan M. Jeja somewhere dekat Terengganu kot. Kak Su walaupun kita dekat, tapi Kak Su dekat Ampang, saya dekat Kajang. Dekat jauh tu, tapi kat tengah-tengah tu adalah polis buat roadblock. So, saya tak ada dekat depan student-student saya tak ada kat depan mereka yang nak turunkan berat badan. Tapi macam mana mereka ni dapat turunkan berat badan regardless walaupun saya tak ada kat depan mata diorang. Sejak berniaga di warung tak sempat nak jom mana-mana live lah. Tak apa, it's okay Puan Asimah. It's okay supaya Puan Asimah punya bisnes maju jaya insyaAllah. Contohnya kan, macam saya masukkan dekat sini seperti macam macam baru-baru ni saya belajar satu benda. Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Yang saya rasa benda ni sangat-sangat mahal. Yang saya rasa macam saya patut share di dalam weekly group coaching. Mahal tu maksudnya saya dah spend beratus-ratus ringgit. Bukan beribu lah, beratus-ratus ringgit. Beribu tu tunggulah saya kena charge dulu mahal sikit untuk meal plan. Kena charge beratus-ratus dulu barulah kot boleh ambil, boleh charge, boleh ambil kelas yang beribu-ribu ringgit. Okey. Sekejap, saya bersila kejap. Okey, apa tadi? Saya antara benda yang saya belajar baru-baru ni, yang saya dah ambil kursus. Saya ambil satu kursus nama dia macam mana kita nak gunakan kita punya mind. Kita fikir je dapat. Contohnya macam mana ada satu kajian dibuat dekat overseas, macam mana kita dapat kita boleh imagine otak kita macam kita ni sedang mengangkat benda yang berat. Okey, ada 3 kelompok yang dia buat sekarang ni. Kajian ni lah kajian. Dan saya tengah belajar pasal kajian ni dan saya nak gunakan hasil daripada kajian ni kepada student saya. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Boleh tak bagi saya love? Boleh tak share dulu Facebook Live ni kan? Nak tahu Ada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang mana diorang ni dihantar pergi ke gym, angkat berat, ada personal trainer. Tujuan dia adalah untuk menambahkan muscle mereka. Itu golongan pertama. Golongan yang kedua, dia tak pergi gym. Dia duduk kat satu bilik kosong. Dia diberikan macam dia diajar oleh instruktor untuk berfikir, untuk berimajinasi. Mereka dipasang audio system, audio visual untuk mereka macam dapat rangsangan minda mereka seolah-olah macam mereka pergi gym dan angkat berat macam kelompok yang pertama tadi. Tapi diorang stay je kat situ. Diorang terbaring, diorang duduk dan sebagainya. Diorang just macam bayangkan aja. Golongan ketiga, mereka duduk dekat bilik tak buat apa-apa selama 3 bulan. Surprisingly tak surprising lah. Yang pertama ni diorang dapat result. Yang pergi gym ni, mereka punya muscle, diorang punya strength diorang, kekuatan mereka meningkat. Muscle diorang meningkat sebanyak 30%. 30 lebih peratus. Golongan kedua ni, yang tak pergi gym, hanya berimajinasi saja tentang angkat berat, pergi gym dan sebagainya. Mereka punya strength increase kepada 13%. Cuba bayangkan tak pergi gym, duduk rumah, terbaring je, tapi boleh meningkatkan muscle mereka, boleh meningkatkan kekuatan mereka kepada 13%. Walaupun tak boleh nak lawan yang pergi gym betul-betul ni, tetapi diorang ni dapat juga increasekan strength. Walaupun mereka tak duduk kat rumah, just imajinasi saja. Dan pada grup yang ketiga, diorang tak dapat apa-apa lah sebab diorang tak buat apa-apa dan diorang tak berimajinasi, diorang tak pergi gym. Maksudnya adalah, even though kita macam just duduk jauh daripada saya contohnya, macam mana kita boleh gunakan kita punya akal fikiran yang Allah Subhanahu Wa Taala dah bagikan ni untuk kita dapat capai apa yang kita nak. Itu yang saya nak share juga di dalam weekly group coaching sepanjang bulan 8 ni. Bukan sepanjang bulan 8, tapi pada salah satu minggu pada bulan 8. Siapa sini rasa macam best? Tak susah pun sebenarnya. Saya akan tunjukkan guideline satu persatu. Dan saya cakap kat sini tadi, apa yang saya belanjakan ni adalah untuk student saya. Sebab saya kena belajar dulu, saya kena fahamkan dulu dan saya kena terangkan pula dengan bahasa yang mudah difahami, dengan step by step cara yang kita boleh amalkan secara praktikal setiap hari. Itulah macam mana
saya rasa benda tu boleh membantu student saya. Dan of course benda tu ada memerlukan sikit bajet kewangan untuk saya belanjakan. Dan saya gunakan bajet tu daripada hasil pembelian meal plan, hasil pembelian superfood dan sebagainya. Sebab itulah macam mana saya boleh sustain saya punya knowledge. Saya tak masuk lagi tentang keperluan family saya, keperluan diri saya lagi. Tak masuk pun lagi. So kalau katakan ada yang tergamak, coach jual air Leo je, bagilah free. Contoh kan, saya macam agak macam tak apalah, saya bagi saya nak bantu mereka yang committed. Committed ni maksudnya mereka boleh spend masa mereka boleh spend sikit duit mereka, tak banyak pun. Dan mereka juga boleh spend sikit diorang punya consistency. InsyaAllah diorang ni akan berjaya. Dan itulah orang yang saya nak bantu. Siapa sini faham? Kalau katakan kita pun ada buat Zero to Slim Fit. Siapa sini pernah join Zero to Slim Fit? Boleh tak komen saya pernah join Zero to Slim Fit? Itu kita buat secara percuma. Facebook live yang kita buat hari-hari ni pun secara percuma. So itulah benda yang kita boleh bantu kepada mereka, macam mana mereka boleh faham cara kurus tanpa produk. Siapa sini faham? Finish Q&A session, sesi live hashtag tanya coach tu pun kita buat secara percuma untuk membantu student kita dan juga bukan student kita, supaya mereka faham macam mana mereka boleh mulakan langkah awal untuk turunkan berat badan. Saya tak promote langsung, saya tak promote lah sangat saya punya apa yang saya niagakan. Saya just bagi tahu kat situ, kita macam ni cara dia, apa yang patut digunakan dulu, apakah step pertama yang nak digunakan dulu. Saya siap promote lagi. Kalau katakan tak nak ambil daripada Batak Fitness, tak apa, it's okay. Boleh ambil daripada mana-mana fitness coach, mana-mana nutritionist, mana-mana dietitian. Tanya kepada mereka, ada tak mereka bagi perkhidmatan percuma juga. Kok lah, diorang pun bagi perkhidmatan percuma, saya tak tahulah. Waalaikumsalam Kak Ali, apa khabar? Kan, hai Puan Nazlina Zainuddin. Itu dia kan. Okay, bukan nak kata, bukan saya nak memperlekehkan mereka yang tak ada duit. Jangan salah faham. Saya faham pandemik sekarang ni menyebabkan kita hilang punca pendapatan. Tapi that's why saya hari ni, especially kepada mereka yang sedang menonton Facebook live saya nak ajar satu benda, boleh tak? Saya nak kongsikan satu benda. Salah satu benda yang saya belajar juga daripada apa yang saya dah faham sepanjang kursus saya dalam yang saya ambil. Nama dia adalah macam mana kita boleh affirm benda yang kita nak dan dia boleh muncul tiba-tiba. Siapa sini nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Siapa sini pernah dengar juga Allah mengikut kepada sangkaan hamba dia? Boleh tak komen pernah dengar? Banyak pula bertanya kan. Hai Tuan Sarofa, apa khabar? Puan Sarofa. Siapa sini pernah dengar Allah mengikut kepada sangkaan hamba dia? Mungkin ada juga yang pernah dengar Law of Attraction, pernah juga dengar pasal benda tu semua kan. Kita pernah dengar kan? So why not kalau katakan kita ubah cara kita bercakap dengan cara bukan kita tak ada duit, tetapi kita ada duit. Saya nak join cara kurus. Tak kisahlah cara kurus Batak Fitness ke, cara kurus orang lain ke, tak kisah. Sebabkan saya yakin yang lain pun akan charge juga. Kita. Charge juga macam atau apa-apa konsultasi lah kan. Even pergi jumpa doktor 10 minit pun kena bayar berapa ringgit. So poin dekat sini adalah kita ubah cara kita berfikir. Ubah cara kita bercakap. Sebab itulah yang akan mengubah hidup kita sampai bila-bila. Jangan cakap kita tak ada duit. Cakap kita akan join. Kita nak join. Saya join, pump gitu. Satu benda akan berlaku pada otak kita. Siapa sini pernah dengar satu tu, nama dia adalah Reticular Activating System? Siapa pernah dengar? RAS. Reticular Activating System ni, dia punya konsep dia, bila kita nak sesuatu, kita akan nampak jalan ke situ. Macam itulah dia punya konsep dia. Contoh lagi kan, cuba kita sekarang ni kan, siapa kat sini dekat rumah? Boleh tak komen saya kat rumah? Siapa kat rumah, siapa kat luar? Boleh tak komen? Saya dekat luar. Siapa kat rumah? Boleh tak komen saya kat rumah? Siapa kat luar? Boleh tak komen saya dekat luar? Kita nak buat satu eksperimen pada malam ni, pada hari ni. Boleh tak komen? Siapa kat luar, komen dekat luar. Siapa kat rumah, boleh komen saya kat rumah. Kan? Siapa kat rumah? Kak Su kat rumah. Puan Fauzilah Salim kat rumah. Acik Rus kat rumah. Kat rumah juga Puan Asimah kat rumah. Okey. Saya kat rumah juga. Puan Mazlina kat rumah juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Noh, waalaikumsalam. Okey. Alhamdulillah, saya kat rumah. Ramai kat rumah ni. Okey, alhamdulillah. Tak payah keluar rumah lah Di rumah diam-diam lah PKP pula. Kes makin meningkat ni. Risau.
Okay. Saya je kat luar sebabkan saya tak boleh buat live kat rumah. Sebab pertamanya anak saya tengah guna laptop saya, tengah nak guna untuk PDPR. Saya boleh live kat balcony, tapi anak saya seorang lagi, Syarif nama dia akan kacau. So dia akan terganggu sikit saya punya konsentrasi. So terpaksa saya parking luar, memandangkan saya pun nak post barang depan JNT ni sekarang. Okay. Untuk saya share. Cara dia macam ni. Cuba kita bayangkan satu warna yang kita nak sangat tengok. Satu warna je. Tak payah berwarna-warni, tak payah. Satu je warna. Kan, at home. Okay. Saya bayangkan warna hijau. Tutup mata. Tutup mata kan. Tarik nafas panjang-panjang, warna hijau. Kita bayangkan warna hijau tu, kecantikan warna hijau tu. Mungkin kita bayangkan pakaian kita warna hijau. Kita bayangkan kereta warna hijau. Kita bayangkan apa benda lah warna hijau. Daun warna hijau. Tak kisahlah, tak kisah warna apa. Tapi saya bayangkan warna hijau. Korang boleh bayangkan warna lain. Lepas dah pejam mata ni, lepas dah tarik nafas, kita bayangkan warna hijau, daun warna hijau. Kita tengok pula baju kita warna hijau, kita punya kain warna hijau, kita punya semua benda warna hijau. Anak kita pun pakai baju hijau contohnya kan. Kita bayangkan warna hijau tu. Cuba lepas tu kita buka mata, kita pergi keluar rumah, kita tengok sekeliling. Berapa banyak hijau kita jumpa. Mesti kita akan nampak banyak warna hijau. Kadang-kadang kita tak pernah terfikir pun benda tu warna hijau. Macam kereta rumah jiran ke warna hijau rupanya. Mesti macam tu. Sebab itulah konsep dia, reticular activating system. Macam mana otak kita, saya nak share sikit. Otak kita ada satu kelebihan. Kelebihan dia apa? Kita ada satu nama dia co-creation mind. Macam mana orang boleh cipta kapal terbang, macam mana orang boleh cipta telefon, macam mana orang boleh cipta kereta. Pada waktu diorang cakap aku nak cipta kereta tu, dia pasti kena kutuk kau-kau. Tetapi otak dia berfikir, bukan berfikir, dia memang pasak impian untuk cipta kereta. Akhirnya tercipta juga. Tak kisahlah berapa ramai orang kutuk pada awal-awal dia cakap tu. Sebab apa? Otak kita akan mula cari jalan. Okay? Dia mula cari jalan untuk dia macam bersambung. Macam mana kita boleh dapatkan apa yang kita nak tu. Otak kita ni akan berfikir jalan macam mana nak dapatkan. Kan? Kan? So that's why bagi saya, there is no other way except dengan cara kita ubah cara kita bercakap, ubah cara kita berfikir. Sebab apa? Benda tu yang akan mengubah hidup kita secara long term. Walaupun kita rasa kita tak ada duit, percayalah cakap saya, duit tu bukanlah rezeki yang Allah bagi sahaja. Banyak lagi rezeki yang kita boleh ada, terutamanya kesihatan kita, tempat tinggal kita, barang-barang yang kita ada kat rumah, mungkin yang kita selalu guna, mungkin kita dah lama tak guna dah, atau mungkin kita dah tak guna langsung pun ada kat rumah juga. Contohnya, benda-benda tu semualah rezeki yang Allah bagi juga. Bukannya duit saja. So kalau katakan kita duk fikir macam aku ni tak ada duit, aku ni tak ada rezeki, macam tu, insya-Allah itulah yang akan berlaku. Sama juga dengan macam mana satu hadis Nabi. Saya bukan seorang terima kasih Puan MJ Jah. Saya bukan seorang ustaz, tapi saya sangat-sangat berpegang teguh kepada apa yang saya cakap sekarang ni. Sebabkan itulah yang selalunya saya akan rasa macam bila benda tu tak ada dan saya perlukan dia sangat-sangat, tiba-tiba dia muncul. Entah mana dia datang saya tak tahu. Macam tu. Contoh, siapa nak tahu satu contoh? Satu contoh. Tak naklah bagi contoh tu macam memalukan. Tak nak. Macam tu. Tapi cuba kita boleh fikir kan. Kita boleh fikir berapa banyak kali dalam hidup kita yang kita rasa macam satu kekurangan. Terima kasih Puan MJ Jah. Okay, berapa kali kita rasa dalam hidup kita berada dalam kekurangan. Tiba-tiba je pada waktu yang kita memerlukan dia ada. Macam contohnya macam anak saya Muhammad Noah Ali tu. Macam mana pada waktu dia nak lahir tu, saya ada sedikit masalah sikit. Dan masa tu dia lahir dalam keadaan yang sangat-sangat mudah masa tu. Dalam banyak-banyak anak saya, dialah paling mudah sekali untuk dilahirkan. Pada waktu gila. Apa ni? Macam itulah. Dia paling mudah sekali untuk dilahirkan, yang menyebabkan saya rasa macam wow, besarnya kekuasaan Allah ni kan. So that's why bagi saya
Saya faham kita memang ada masalah kewangan, kita memang ada masalah hutang, kita memang ada masalah, banyak masalah, saya faham. Setiap masalah itu, okay, iklan tu sebab apa tahu? Ada seorang adik ni, dia bawa kereta. Kita orang kat depan JNT sekarang. Dia buka pintu, gang gitu kan, dia langgar kereta saya. Gang. Dia buat tak tahu. Saya kata, apa ni? Buat tak tahu je. Tak apa. Saya sabar. Sorry. Boleh faham tak? Siapa sini faham? Dan kita selagi mana kita hidup, selagi itulah rezeki kita akan cukup. So that's why, kalau boleh, cara kita untuk menambahkan rezeki kita, untuk kita murah rezeki, adalah dengan cara ubah cara kita berfikir, ubah niat kita. Contohnya, kenapa kita nak turunkan berat badan? Tak kisahlah kalau katakan nak turunkan berat badan melalui Batak Fitness ke, melalui Fitness First ke, melalui siapa-siapa fitness coach kat luar sana ke, saya tak kisah. Produk kurus ke, apa pun tak kisah. Yang penting perbetulkan niat dulu kenapa kita nak kurus. Cuba tulis apakah sebenarnya punca utama kenapa kita nak turunkan berat badan. Kali ni tolong tulis benda yang sangat-sangat jujur. Ada orang, okay, apa kita fikir tu yang kita dapat. Macam tu, betul tu Puan Asimah. Contohnya kan, ada orang dia nak kurus sebabkan dia nak bagi bekas suami dia jealous. Contoh, ada orang nak kurus sebabkan dia nak tunjuk kat jiran sebelah dia, aku pun boleh kurus. Ada orang dia nak kurus sebabkan dia nak nampak lebih menarik, sebabkan dia nak attract pasangan. Contoh, ataupun dia nak cuba dapatkan pasangan baru. Contoh, okay, ada yang kata, okay, macam Kak Asimah, dia nak senang beribadat. Kalau katakan niat yang saya sebutkan tadi tu, macam dia nak dapatkan, bagi orang jealous dengan dia ke, bagi orang sakit hati dengan dia sebab dia berjaya kurus, cara itu, percayalah cakap saya, cara itulah yang paling lambat sekali itu dia dapat kesan. Paling lambat gila nak mampus, mesti dia kena berusaha kau-kau baru dapat. Tetapi kalau katakan kita buat macam kata Puan Asimah, berniat untuk turunkan berat badan sebab nak untuk dapat untuk mudah beribadah, dapat contohnya macam nak lebih sihat, contohnya nak senang beribadah macam tadi kan. Benda tu yang akan dipermudahkan. Percaya tak cakap saya? Siapa sini percaya cakap saya? Saya nak share sikit macam mana Batak Fitness ni boleh meningkat sikit, walaupun ada beberapa cabaran yang telah berlaku sepanjang awal tahun ini. Siapa nak tahu? Sedikit cabaran lah saya nak share. Boleh ibadah kan? Nak tahu? Betul kan? Nak tahu tak satu benda pasal Batak Fitness? Macam mana Batak Fitness masih lagi survive sampai sekarang? Siapa nak tahu? Yang ni saya nak share sikit. Siapa yang buat bisnes macam Puan Asimah, dia berniaga kan? Siapa yang berniaga ke, siapa yang buat bisnes kecil-kecilan ke, besar-besaran ke, diorang akan ada satu benda ni. Nak tahu? Okay, masih kan? Ada nak tahu kan? Kat rumah macam ni, Batak Fitness, okay, pada peringkat awal, orang tak kenal saya siapa. Sebab jelas saya pun tak positionkan diri saya sebagai seorang fitness coach. Saya pun tak famous, saya bukan pelakon, saya bukan handsome sangat, saya bukannya apa, saya just buat live je. Okey, tak kisah channel sekalipun, tapi dia punya kenaikan Batak Fitness tu selepas adanya kita punya agent stokis pada waktu tu. Sekarang ni agent stokis kita dah ramai dah tak ada. Tinggal beberapa kerat je yang masih lagi bersama kita, macam Acik Ros. Thank you Acik Ros sebabkan masih lagi memberi kepercayaan kepada saya, dan juga macam Kak Su pun ada juga kat sini yang jadi sebahagian dari tim kita. Kak Lin pun sama. Okey. Pada bulan 3 ke bulan 2 hari tu, okey, something happen. Kita punya agent stokis semua dah macam tak berapa nak buat kerja sangat dah. Okay, orang yang sepatutnya handle agent stokis pun dah tak dapat nak bagi komitmen sepenuhnya dah sekarang. Jadi saya terkontang-kanting. Saya lah kena grant superfood seorang-seorang, saya lah kena buat live seorang-seorang, saya lah juga kena buat money seorang-seorang. So sampailah saya ambil Nurul, barulah macam teratur sikit. Kak Asmah ada lagi tak? Kak Asmah dah tak ada. Dah tak ada. Dia adalah dekat Batu Pak sana, tapi dia dah tak ada dengan kita dah sekarang. Okay, so maksud saya kat sini macam mana Batak Fitness boleh survive? Saya pasakkan niat saya terutamanya pada bulan 4 hari tu. Pada bulan 4 hari tu, kita punya Facebook mengalami masalah. Facebook kita mengalami masalah seperti tiba-tiba Facebook kita punya view dalam live ni macam berkurang. Macam ni lah sekarang. Biasanya saya akan buat live tajuk apa sekalipun, view kita akan naik sampai 30, 40, 50 orang. Tanya Cik Ros.
Tapi at one point pada bulan 4 hari tu, kita punya view menurun gila-gila punya for some reason. Lepas saya semak-semak, rupanya bukan saya seorang je, malah semua orang lain pun sama juga mengalami masalah yang sama. Dan itu mengganggu Batak Fitness punya survival. Macam mana Batak Fitness nak bayar staff, macam mana Batak Fitness nak bayar itu, bayar ni, macam mana saya nak bayar benda-benda yang lain untuk kita punya survival Batak, untuk saya punya survival, family saya punya survival. Tapi kan, satu benda yang mengubah hidup saya, yang saya sangat-sangat berpegang teguh sehingga sekarang, adalah niat. Bila niat kita nak bantu orang, niat kita lah niat yang baik, insya-Allah Allah akan permudahkan niat kita tu. Kalau niat kita macam aku buat bisnes sebab aku nak duit, aku nak beli kereta besar-besar, nak tayang kat semua orang, aku kaya, contohnya kan, contoh, cara tu akan lambat sikit dapat, ataupun mungkin kita akan senang jadi bongkak. Kadang-kadang kenapa Allah tak bagi kita apa yang kita nak? Sebabkan Allah tak nak kita bongkak, Allah tak nak kita salah gunakan nikmat yang akan diberikan. So dia bagi cabaran demi halangan, dia melambatkan lagi proses kejayaan kita. Kenapa? Sebab nak memperbetulkan hati jiwa kita ni dulu. Barulah lepas dah bersih, tersusun rapi, barulah Allah akan bagi sikit, barulah dia bersedia untuk menerima kejayaan tersebut. Contohnya kesihatan. Allah tak akan bagi kita kesihatan kalau kita tak ready lagi untuk sihat. Kalau kita masih lagi hidup dalam keadaan kita smoking, contohnya, kita hidup lagi dalam keadaan yang tak sihat, makan makanan tak apa-apa, insya-Allah kita takkan sihat. Faham tak? Siapa sini faham? Siapa sini faham maksud saya? Boleh tak kami faham? So, alhamdulillah kenaikan Batak Fitness sejak daripada kejatuhan dia pada bulan 4, naik turun, terus naik balik slow-slow dia naik. Kenapa? Sebabkan bukan nak kata saya bagus, tak. Tapi of course satu tu benda sebabkan benda yang kita buat ni, kita nak tolong orang betul-betul. Kenaikan Batak Fitness ni bukan sebab saya, tetapi disebabkan Allah yang bantu saya. Itu je saya nak beritahu kat sini. So sama juga kejayaan you all untuk turunkan berat badan bukan disebabkan kejayaan you all sendiri, bukan kejayaan saya juga, tapi sebabkan Allah nak bagi. Macam mana Allah nak bagi? Kita kena bersiap sedia dengan usaha kita, dengan mental kita, dengan cara kita berfikir, dengan cara kita berinteraksi dengan orang. Kadang-kadang kita ni pun susah nak dapat kejayaan, susah nak dapatkan apa yang kita nak, termasuk berat badan kita, kesihatan kita, kewangan kita dan sebagainya, sebabkan kita pun ada masalah dengan orang lain. Benda tu juga menyebabkan saya macam minta maaf dengan semua orang, dengan siapa yang saya pernah buat salah, dengan kawan-kawan saya ke, dengan saya punya mak bapak ke, even dengan wife saya pun saya minta maaf juga. Supaya apa tahu? Supaya saya rasa macam saya bersedia untuk menerima, supaya saya tak bongkak, supaya saya akan bantu diorang juga. Especially walaupun kalau katakan diorang tu pernah menyakitkan hati saya ke, saya minta maaf juga, saya maafkan diorang balik. Kan? So benda tu lah sebenarnya saya nak bagi tahu. Bukan saya nak kata saya bagus, saya bukan ustaz, tapi itulah pengalaman kecil saya yang saya rasa macam mungkin akan membantu mereka yang nak turunkan berat badan tapi ada sedikit kekangan. Kekangan apa? Kekangan masa, kekangan duit, kekangan apa benda, family tak support. Ubah cara kita cakap, suami saya tak support, saya tak ada masa, saya tak ada duit. Bukan saya nak cakap untuk langgar je semua benda dan join program Batak Fitness, tak. Maksud saya, kita semua nak ada financial freedom. Kita semua nak ada rasa happy. Kita semua nak rasa banyak masa, kan? Betul tak? Semua nak macam tu. Tetapi kalau kita masih lagi cakap yang berlawanan dengan apa yang kita nak, percayalah apa yang kita cakap tu yang kita akan dapat. Bukannya apa yang kita nak tu kita akan dapat. Apa yang kita cakap, yang kita letak emosi kita hari-hari, itulah yang kita dapat. So that's why benda tu lah yang kita kena fikir. Memang betul kata orang, tidak ada benda yang free dalam dunia ni. Tetapi yang free sekarang ni adalah impian kita. Kalau katakan kita masih lagi berimpian, kita takut nak berimpian, kita takut nak cakap apa yang kita nak, kita takut, insya-Allah memang sampai bila-bila kita susah nak dapat apa yang kita nak. Siapa sini dapat sesuatu? Boleh tak komen? Boleh tak komen siapa sini dapat sesuatu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Terima kasih kepada yang dah share, terima kasih kepada yang komen, terima kasih kepada yang bagi saya like dan sebagainya. Saya tahu selepas habis Facebook live ni memang ramai orang akan benci saya. Sebab cakap sembang, nak kena bayar, cakaplah nak duit aku, contoh kan. Saya tak kisah.
Saya cakap macam ni sebabkan saya nak ubah mindset kita. Ubah mindset kita supaya apa? Supaya kita tak berfikiran nama dia limited belief. Menghadkan kepercayaan kita untuk dapat sesuatu. Kita nak kaya, kita nak sihat, kita nak ada masa lapang, kita nak banyak ilmu katakan. Tetapi kadang-kadang limited belief kita dengan perkataan tapi saya tak ada masa, tapi saya tak ada duit. Contohnya kan, itulah yang akan berlaku pada diri kita. Saya tak percaya sebenarnya kadang-kadang ada orang yang ada rumah, yang boleh makan hari-hari, dia kata dia tak ada duit. Saya tak percaya. Sebab diorang ada duit untuk makan. Tipulah. Diorang ada duit untuk bayar sewa rumah katakan. Tipulah, tak ada duit. Tapi saya tak adalah kata saya nak duit awak sebab awak boleh bayar sewa rumah. Tak. Maksud saya macam kalau katakan kita ada duit, kita cakap tak ada duit lagi, InsyaAllah mungkin kita dah tak mampu dah nak bayar sewa rumah, tak mampu dah nak beli makanan. So that's why jaga-jaga apa yang kita cakap. Sebab apa yang kita cakap ni dia akan bersambung dengan otak kita. Otak kita akan mula cari jalan untuk dapat capai apa yang kita cakap, apa yang kita rasa. Boleh faham tak? Siapa sini faham? Dia dah disambung dekat sini. Daripada mulut kita dah disambung ke otak. Otak kita sambung ke hati. Hati kita sambung lah. Bersambung-sambung. So kalau kata kita tak nak miskin, jangan cakap kita tak ada duit. Kalau kita tak nak tergesa-gesa, terkejar-kejar, kita jangan cakap kita tak ada masa. InsyaAllah bila kita ubah beberapa benda dalam perkataan kita, kita akan dapat capai apa yang kita nak dalam masa yang singkat. Dan saya juga nak share nanti dalam weekly group coaching pada minggu ketiga kot. Saya ada tulis sketch sikit-sikit, saya ada draft sikit-sikit tentang macam mana langkah demi langkah untuk kita mula berimajinasi. Saya rasa saya dah boleh kata, saya tak boleh kata saya ni seorang fitness coach dah. Sebab saya rasa macam saya tak banyak dah cakap pasal benda ni. Sebab saya nampak masalah ramai orang bukan dekat jaga makan. Masalah ramai orang adalah macam mana mereka boleh pecahkan mental block diorang supaya mereka boleh capai apa yang mereka nak, termasuk nak kurus. Okey, minggu ketiga bulan 9 dalam weekly group coaching saya akan kongsikan macam mana sebenarnya kita boleh melakukan konsep imajinasi. Macam mana kelompok kedua tadi tu yang tak pergi gym, yang duduk dekat dalam bilik kosong, dipasang AV system, audio visual system, untuk dia dapat bina kekuatan mereka walaupun tak pergi bersenam. Yang tu saya akan tunjukkan, saya akan share step by step cara dia, macam mana kita boleh buat. InsyaAllah lepas habis weekly group coaching pada minggu ketiga bulan 9 tu, kita akan realise sebenarnya kita ada satu kuasa yang kita boleh ubah diri kita walaupun kita tak ada duit, tak ada masa, tak ada apa benda semua. InsyaAllah bila kita faham benda tu, kita akan dapat ubah diri kita daripada keadaan kita sekarang kepada diri kita juga yang lebih baik. Siapa sini yang rasa best? Boleh tak komen best? That's why saya belajar benda ni untuk improve bukan setakat diri saya saja, tapi untuk improve student-student saya yang memang benar-benar committed nak turunkan berat badan sejajar dengan kita punya aim untuk membantu seramai 8,000 orang turunkan berat badan pada tahun ini. Kan best kan? So that's why itu yang kita akan share dalam weekly group coaching. Weekly group coaching ni macam mana nak dapat adalah dengan cara menjadi student kita lah. Student kita macam nak dapat, kena dapatkan meal plan daripada kita. Kita akan bagi support selama 30 hari. Dalam masa 30 hari tu juga kita akan share macam mana caranya untuk kita dapat weekly group coaching setiap minggu lah. So that's why saya rasa itu je daripada saya. Minta ampun, minta maaf sekiranya ada kata-kata saya yang mungkin bagi orang terguris ke, channel ke. Saya minta ampun. Saya just share saja macam mana kita boleh improvekan diri kita dalam keadaan yang sekarang kepada keadaan yang lebih baik lagi. Sebab saya pun sebenarnya nak improvekan diri saya, diri keluarga saya kepada yang lebih baik. Of course, walaupun kita memang dalam keadaan terbaik sekalipun, kita belum lagi terbaik. Sebab selagi mana kita ada kehidupan, selagi mana kita ada masa untuk kita improve lah. Kita jangan berada dalam keadaan comfort zone yang mana kita tak nak keluar daripada comfort zone tu dan kita akan berada dalam masalah tu sampai bila-bila. Okay? Alright, terima kasih semua. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi insyaAllah malam karang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.